Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi episod di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah sihir yang pernah dialami oleh mereka-mereka yang dianiayai disebabkan sihir. So, seperti mana yang korang tahu, Hey Shadows Channel ada satu segmen yang berkaitan dengan kisah-kisah sihir, di mana segmen ni lebih kepada cerita-cerita ni lah, kisah-kisah sihir ni semua ni. And aku perkenalkan segmen ni ke channel aku dengan satu tujuan, iaitu sebagai satu kesedaran kepada korang semua dekat luar sana tentang bahayanya sihir dan kenapa kita kena menjauhi diri kita daripada sihir. And also aku dah lama tak berkongsikan dengan korang kisah sihir. Ialah ada satu insiden yang kurang manis yang berlaku dekat studio aku, and kisah tersebut pernah dikongsikan di Zaf Channel tentang apa yang terjadi dekat studio and everything all. So kalau korang nak tahu kisah apa tu berkenaan dengan kisah Tok Cik, aku tinggalkan link di sini supaya korang yang mana belum tengok lagi video tu, korang bolehlah pergi ke video tersebut dan korang boleh tengok. So pada hari ni aku ada dua kisah sihir yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan satu insiden yang aku boleh katakan agak menyeramkan. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, jom kita pendengarkan kisah sihir pada malam ini. Let's go guys. So, kisah kita bermula di sebuah universiti di mana seorang pelajar bernama Faridah yang berasal daripada Semenanjung menyambung pengajiannya di universiti tersebut. So, kisah kita bermula apabila salah seorang daripada senior yang stay bersama dengan Faridah hampir tamat pengajiannya. So, senior Faridah ni tinggal seminggu saja berada dekat universiti tersebut. So, obviously bilik yang Faridah berkongsi dengan senior dia akan menjadi kosong lah, tinggal Faridah saja. So, end up lepas tu pihak universiti menghantar Faridah list siapa yang akan mengambil alih bilik tersebut. Okay, so Faridah akan continue berkongsi lah dengan salah seorang junior yang bakal sambung pengajiannya di universiti tersebut. So, selepas hampir seminggu macam tu yang senior yang stay dengan Faridah pun dah meninggalkan universiti tersebut, maka tibalah hari yang di mana datangnya pengganti senior tersebut untuk stay bersama dengan Faridah. So, tak adalah Faridah berseorangan dalam bilik tersebut. So, student yang baru yang bakal berkongsi bilik dengan Faridah bernama Shima. Shima pun merupakan salah seorang pelajar yang berasal daripada Semenanjung yang menyambung pengajiannya di Sabah. So, macam biasalah bila Shima ni datang, so diorang pun bersesi kenalan macam tu lah. Faridah mengenalkan diri dia dan Shima pun mengenalkan diri dia, bagi tahulah apa subjek diorang and apa interest diorang, everything all. So, Faridah and Shima mempunyai cita-cita yang sama, iaitu menjadi salah seorang saintis once diorang dah tamat pengajian diorang. So, okey lah, dahsyat lah, memang power lah. Diorang ni memang orang kata intelligent lah. Pada awalnya memang tak ada apa-apa and everything normal lah. Alright, so Faridah pun tak rasa apa-apa pelik dengan Shima. Shima pun sama jugalah dengan Faridah. Alright, sampailah satu hari ni di mana lepas dah hampir sebulan 2 bulan macam tu diorang stay bersama, Shima terpaksa balik ke Semenanjung sebab dikatakan salah seorang daripada ahli keluarga Shima meninggal dunia. So, Shima pun baliklah ke Semenanjung, tinggallah Faridah keseorangan. So, selepas dah seminggu macam tu, so selepas Shima pulang daripada Semenanjung, maka berlakulah beberapa insiden yang boleh dikatakan sampai satu universiti tergempar dengan isu yang terjadi. So, selepas hampir seminggu Shima meninggalkan Faridah keseorangan di dormitory tersebut, so hampir seminggu macam tu, Shima pun pulanglah ke universiti tersebut. So, macam biasalah Faridah pun bersembang dengan Shima. Shima pun menceritakan apa yang dah berlaku. Rupa-rupanya nenek Shima meninggal dunia. So, pada awalnya Shima ceritalah apa yang dah berlaku. So, okeylah, Faridah pun kira menenangkan Shima sebab Shima memang rapat dengan nenek dia. So, selepas tu memang diorang pun sambunglah pengajian diorang seperti biasa, pergi kelas, everything all, keluar pun bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, macam biasalah. Alright, sampailah satu hari ni di mana universiti tersebut tergempar dengan gangguan-gangguan yang pelik. Alright, beberapa blok ataupun beberapa bilik-bilik yang lain dikatakan diganggu oleh satu makhluk yang diorang tak boleh nak mengenal pasti makhluk apakah tersebut. Alright, apa yang diorang tahu, diorang akan nampak seperti sekali imbas akan lalu sama ada di tingkap ataupun terdengar bunyi-bunyian, and then adalah beberapa insiden di mana pelajar-pelajar ada terkena histeria lah, apalah semua benda tu, ada lebam di kaki lah, kena gigit lah, macam tu lah. Alright, so macam-macam lah insiden, dan sampaikan satu tahap dikeluarkan notis di mana pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar selepas waktu tertentu. Kau bayangkan kau dah level universiti tapi still kena ikut
peraturan macam kau masuk asrama time sekolah menengah dulu. Settlement. Memang pening kan. So budak-budak universiti ni tak biasalah dengan peristiwa tersebut. So gangguan tersebut berlaku lama gak hampir sebulan macam tu, sebulan ke 2 bulan macam tu lah. Sampaikan ustaz dipanggil and everything untuk try kira clearkan lah tempat tu. Tapi in the end still tak dapat punca. Sampailah satu malam ni di mana Shima dan juga Farida bersama dalam satu bilik di mana diorang kena study lah diorang punya ni, sebab apa beberapa hari lagi bakal ada peperiksaan. So diorang kena stay lambat stay lewat berjaga lewat malam untuk study, refresh apa benda semua tu lah. So insiden tersebut berlaku dekat senja hampir maghrib macam tu lah, alright, di mana Farida and Shima sedang melakukan study diorang macam biasa, and tiba-tiba Shima terasa macam tak sihat tau, macam lemah badan and everything all. And then Shima tak bagi tahu Farida, Farida, aku nak rehat kejap lah, aku tiba-tiba rasa tak kena, tak sedap badan lah. Farida pun macam, okey kau pergi lah, relax dulu kan, mungkin sebab tekanan belajar ke apa kan. So dia suruhlah Shima rehatkan diri. So Farida pun sambung lah dia punya study and everything. So Farida ni major study diorang menghadap tingkap, and Farida jenis yang suka buka tingkap untuk bagi angin masuk lah. So waktu tu dah hampir pukul 7.30 macam tu. So Shima pun sedang merehatkan diri atas katil, and Farida pun mengulang kaji segala mata pelajaran yang dia kena get ready lah sebelum start exam. So tengah Farida study, tiba-tiba dia terdengar macam orang resah, macam tak selesa and everything. So Farida pun pandang ke arah Shima, dan Shima non-stop ke kiri ke kanan baring dia kan. Okay, macam tak selesa lah. Dan Farida pun cakap, Shima, kau okey ke? Kenapa macam tak selesa aku tengok kau ni? Kau demam ke, tak sihat ke apa kan? Bagi tahulah kalau ada apa-apa kan. Dan Shima kata, tak ada apa-apa, aku just rasa macam tak sedap badan lah, macam sakit sendi macam tu semua kan. So Farida, tak apalah, aku bagi kau ubat. So Farida pun bagilah Panadol pada si Shima, dan Shima pun telan Panadol, and lepas tu Shima pun tarik selimut and tidurlah. Yang Farida kepa, dia ni boleh tarik selimut, dah lah panas, boleh tarik selimut pula tu. So end up Farida pun sambung study dia. Tengah dia tulis, tiba-tiba tak pasal-pasal dia terasa seperti ada satu benda yang melalui speed dia dengan sepantas kilat lah, lawan shot laju kan. Dan Farida pun terkejut lah, apa benda tu kan. So Farida pun macam mungkin angin kot ke apa kan. So dia abaikan. So Farida pun sambung lah belajar semua everything all. Sampailah satu masa ni dekat pukul 9 macam tu, Farida pun dah rasa penat, and dia pun nak masuk tidur lah. So Farida pun kemas semua barang-barang dia, and apa yang mengejutkan si Farida, bila dia pusing menghadap katil Shima, dia perasan dekat atas lantai penuh dengan darah. Dan Farida pun terkejut lah, sebab first pandangan yang Farida nampak adalah lantai penuh dengan darah. And Farida dah fikir, alamak, aku sampai tak sedar, aku punya study sampai tak sedar, yang kot-kot Shima ni muntah ke apa kan, berdarah semua everything all. And apabila dia pandang ke arah katil si Shima ni, so Farida pun menjerit sekuat hati sampai satu blok dekat kawasan universiti tersebut boleh dengar jeritan tersebut, and Farida pun pengsan. So apabila Farida sedar, Farida dah macam dalam keadaan histeria atau menjerit, terpekik, terlolong and everything all. Tapi dah ramai student-student yang berada dekat kawasan situ cuba menenangkan Farida. And apa yang dinampak oleh Farida, yang ada beberapa student tu tengah kemas keliling katil si Shima ni. And Farida ingat semua benda tu hanyalah mimpi. Tapi rupa-rupanya ia bukanlah mimpi, tapi benda yang betul-betul terjadi di depan matanya. So apa yang si Farida nampak adalah badan si Shima ada dekat situ, tapi apa yang tak ada dekat situ is kepala Shima. So yang epic part is student-student yang tengah ada dekat kawasan tersebut, tengah bersihkan everything all, diorang macam tak ada efek tau. Dah lah badan je yang tinggal kat situ kan, kepala tak ada. Kalau aku kat situ, aku jam kan. Tapi aku tak tahu kenapa student kat situ bertenang gila. Alright, and Farida dah terpekik, terlolong everything all. And nasib baik pada waktu tu ada seorang ustaz yang berada dekat situ. Okay, ustaz tu dah memang ada berada dekat katil Shima, and sedang membacalah segala doa and everything all. And rupa-rupanya ustaz tersebut dah bagi tahu semua student tu yang ada dalam bilik tersebut supaya jangan sentuh badan tersebut tau. Okay, jangan sentuh, jangan buat apa-apa, biarkan. So last Farida dibawa keluar daripada bilik tersebut dan dibawa ke hospital lah.
Alright, and student-student yang berada dekat kawasan tersebut hanyalah tinggal 2-3 orang macam tu, yang mana sekadar untuk meneman ustaz tu, kira untuk mengubatilah si Shima ni. So lepas diorang tunggu dah hampir berjam-jam kan, dekat hampir pukul 3 macam tu, till tak ada sign ataupun tak ada apa-apa yang berlaku tau. Mayat pula. Badan tu hanya stay dekat situ, and nampak macam masih ada pernafasan and everything. Alright, tapi kepala tak ada. So ustaz ni tengah tunggu, dan and student yang teman ustaz tersebut jam lah kan. Kita tengah tunggu apa sebenarnya ni. So ustaz tu pun terang tunggu dulu, and apa yang bakal terjadi nanti, korang kena kuatkan iman and make sure korang baca segala doa perlindungan yang korang tahu, sebab apa yang bakal berlaku mungkin bakal mengejutkan korang. So student yang ada dengan ustaz ni bukan calang-calang lah orangnya kan. Diorang memang dah biasa dengan kawasan tersebut. So diorang memang dah biasa dengan apa yang kira macam gangguan-gangguan semua tu. So diorang memang hardcore lah, yang selalu bersama dengan ustaz ni. So ustaz ni pun tunggu, and waktu tu dah hampir dekat subuh tau. And tiba-tiba diorang nampak ada sesuatu yang sedang masuk daripada tingkap tu. And benda ni prosesnya agak pelik lah. Aku tak tahu macam mana nak terangkan. Memang kepala dengan usus-usus dan segala benda masuk ke dalam badan tersebut. Aku respect sesiapa yang tengah tengok benda tu lah. Right? Kalau kata aku ke ataupun korang sendirilah kan, kalau mana yang iman tak kuat ataupun yang mana jati diri tak kuat ke apa, dah lama cabut weh. So diorang nampak lah proses. Aku tak tahu macam mana lah nak explain benda tu kan. Nampak proses kepala sambung dengan badan weh. And lepas proses tu dah selesai, Shima pun bangun daripada tidurnya. And apabila Shima bangun, Shima macam terkejut lah. Apa sal ada lelaki dalam bilik ni? Dia tanya lah, Farida mana? Farida, kenapa? Macam ni kenapa ada lelaki dalam bilik, everything all. So ustaz tu pun menenangkan si Shima. And ustaz tu pun tanyalah Shima, awak rasa okey ke? Awak ada ingat apa-apa ke everything. Dan Shima kata tak ada. Apa yang dia ingat is that sebelum dia tidur and everything, dia terasa penat and dia terasa sakit badan and everything. So lepas dah terang dekat ustaz pun tanyalah beberapa lagi soalan and everything all. So ustaz ni tak puas hati. So end up ustaz ni pun bagi tahu lah Shima apa yang dah berlaku everything all. So Shima macam tak percayalah, apa ni ustaz, kenapa kata kepala saya terkeluar daripada badan and everything all. Tak logik lah, kalau kepala keluar daripada badan saya dah matilah, ni saya hidup lagi. So ustaz kata ada kemungkinan ni ada kena-mengena dengan saka ataupun sihir ataupun apa-apa belaan yang Shima ada dengan diri dia. So ustaz tu pun tanya sama ada Shima ada apa-apa belaan dengan dia. So Shima kata mana ada belaan, saya tak main lah dengan benda-benda ni semua. Benda ni memang bagi saya benda yang mengarut, saya tak sentuh mahu pun mendekatinya. So ustaz tersebut dah pelik, kalau kata dia tak sentuh, dia tak ni semua benda, dan kenapa ada terjadinya benda ni. So ustaz tak puas hati. So end up ustaz kata suruh Shima call keluarga-keluarga dia, kalau boleh datang ke universiti tersebut and cuba memberi sedikit penerangan apa yang dah berlaku. So selepas insiden tersebut, keluarga Shima pun dipanggil ke universiti tersebut untuk memberilah beberapa penerangan kepada ustaz tersebut, untuk mengetahui lebih lah apa yang sebenarnya terjadi dekat Shima. So lepas keluarganya semua dah sampai kat universiti tu, so ustaz tu pun ada buat macam perbincangan lah bersama keluarga tersebut. So ditanyalah bermacam-macam soalan, sama ada belaan ke ataupun ada benda-benda yang si Shima ni buat ke apa ke. Pada awalnya semua macam tak percayalah Shima mungkin akan buat benda-benda macam tu. Sampailah satu tahap di mana ayah kepada Shima bagi tahu ustaz tersebut yang berkemungkinan besar yang Shima telah terima belaan saka neneknya. So Shima pun tak tahulah macam mana benda tu boleh berlaku. Shima bagi tahu ayah dia bilanya dia terima, dia tak ada pun terima apa-apa and everything all. So ayah si Shima bagi tahulah si Shima cuba ingat balik ada apa-apa yang arwah nenek si Shima ni ada bagi ke, atau dalam mimpi didatangi ke ataupun something lah. So Shima kata tak ada pula si ingat dia yang dia ada terima apa-apa daripada nenek dia. Sampailah satu masa lepas dah lama bincang, dan baru Shima teringat. So sebelum Shima pindah ke universiti tersebut, arwah nenek Shima ada bagi satu benda dekat Shima tau. Dia macam sebuah buku nota dengan pen tau. Kononnya untuk study lah, untuk buat barang-barang study dia dekat sana. So sewaktu Shima menerima benda tu, so Shima pun bagilah tunjuk kat ustaz tu buku yang diterima oleh arwah neneknya.
So bila ustaz tu pegang, ustaz dah rasa lain macam bila dia pegang buku tersebut. And masa itulah baru ustaz tersebut cakap berkemungkinan besar yang arwah nenek si Shima ni ada, consider time dia bagi buku tersebut dekat Shima, dia adalah selit apa-apa yang end up Shima menerima belaan tersebut dengan terbuka. So tanpa disedari lah, tanpa disedari senang cerita. Shima yes, memang dia tak tahu, memang benda ni dia tak nak ambil tahu, and dia tak nak pun kalau kata arwah nenek dia bagi depan dia pun dia memang tak nak. Tapi sebab benda ni diberi secara keadaan yang senyap-senyap, so Shima anggap tu hanyalah hadiah semata-mata. And tiada siapa pun ahli keluarga dia bagi tahu ataupun bagi amaran dekat Shima kalau kata arwah nenek kau bagi ni ke apa, jangan ambil. Tak ada. So memang Shima ingat benda tu tak ada apa-apa lah. So time tu lah baru ustaz tu sedar. And lepas tu dimulakan lah dengan segala perubatan untuk mengeluarkan saka tersebut daripada Shima. And benda tu bukan proses yang simple sebab saka tu memang kuat dengan keluarga tersebut. And boleh dikatakan rupa-rupanya saka tu adalah salah satu saka yang turun-temurun tau. So memang dah kuat dengan keluarga tersebut. Namun ayah Shima ni tak bagi tahu apa-apa, bukan pada Shima saja tapi malah pada satu keluarga ayah dia tak bagi tahu akibat malu atau apalah kan. So end up sekarang Shima dalam situasi tersebut, memang lamalah perubatan tersebut. So end up tak tahulah apa yang dah terjadi pada Shima, sama ada benda tu dah berjaya dikeluarkan ke apa. Sebab story dia lepas dah habis kat situ, dah tak ada siapa dah follow up dengan kisah apa yang dah berlaku pada Shima. Tapi aku nak membawa korang balik kepada insiden yang berlaku dekat Farida. So lepas Farida dah hysteria everything all, so bagi aku ni adalah satu benda yang amat menyedihkan lah. So insiden tersebut dah menyebabkan Farida dah macam dah tak normal tau. Okay, so Farida macam bila dia tengok apa yang dah berlaku waktu tu kan, dia bayangkan lah kau dalam bilik, lepas tu tiba-tiba kau nampak badan yang tak berkepala. Kalau kau punya mental kau tak kuat, memang babai lah kan. So itulah yang terjadi pada Farida. Memang dia dah out, dia dah ibarat macam orang yang tak betul tau. Dia akan tiba-tiba menjerit lah, and then lepas tu macam-macam lah, dia akan cakap sorang-sorang. So end up Farida pun terpaksa diberhentikan dari universiti tersebut. Tak tahulah apa yang dah jadi pada Farida. Last yang diorang bagi tahu is that Farida berada di sebuah institut mental untuk kira try nak mengubati dia lah. Tapi diorang banyak daripada diorang cakap yang benda ni memang susah sebab Farida dah memang otak dia dah memang gone lah. Lepas insiden tersebut. So bagi aku dalam kisah yang first ni, banyaklah benda-benda yang kau tengok bila, yelah, benda ni kadang-kadang kita tak nak, alright, tapi bila ahli keluarga apa yang ada kena-mengena dengan saka lah apalah semua ni, end up orang yang tak ada kena-mengena, yang tak nak sekalipun, end up terbabit dengan benda ni. And then lalas tak tahulah whether berjaya sambungkan pelajaran ke apa ke, ataupun tak sambung langsung. End up habis segala cita-cita yang diorang nak jadi saintis ke apa, dah terkubur macam tu je. And then Farida lagilah menyedihkan, end up jadi salah seorang pesakit mental disebabkan situasi tersebut. Yalah, benda macam ni, benda-benda mistik, benda-benda seram bukan satu benda yang kau boleh buat main. Kalau kau punya mental tak kuat, kau punya dalam tak kuat, kau boleh out alright. So that's why aku nak remind kepada korang semua, just berjaga-jaga, berhati-hatilah walau tak kisahlah apa sekalipun. Dan especially ada kena-mengena dengan sihir ni, ia tak membawa untung kepada mana-mana pihak sekalipun. Alright, so kisah kita yang seterusnya berlaku di sebuah kawasan perumahan yang terletak di Semenyih. So insiden ni diceritakan pada aku oleh member aku, di mana benda ni terjadi depan mata dia. Tapi sebelum benda ni terjadi di depan mata dia, dia kata ada beberapa kisah atau beberapa insiden yang berlaku dekat area situ, and malah sampai dikatakan terbawa-bawa sampai ke Kajang. Amboi, sampai ke Kajang, jauh benda ni travel. So end up yang benda ni berlaku dekat teknik Kajang lah. Aku tak sure teknik Kajang ke apa, ada satu sekolah dekat situ. So aku tak tahulah whether insiden ni ada pernah berlaku kat teknik Kajang ke tak, yang mana pernah belajar kat situ. So korang boleh share lah pendapat korang dekat komen di bawah whether benda ni ada pernah berlaku ke tak. Tapi mengikut rakan aku yang pernah dengar kisah yang berlaku dekat teknik Kajang ni, ada kemungkinan berkait rapat dengan insiden yang berlaku dekat kawasan perumahan dia, ataupun mungkin insiden yang berlainan lah. Tapi aku sharekan dalam kisah ni. So sebelum insiden tersebut berlaku depan mata member aku, dikatakan kawasan tersebut diganggu, penduduk-penduduk tersebut diganggu ataupun ada penampakan seperti ataupun seolah-olah penampakan penanggal. So korang tahulah benda ni, tadi pun first cerita pun member tu, and then sekarang pun member ni juga. So
benda hantu yang sama. So dia punya gangguan ataupun penampakan semua benda ni sampai satu tahap, ada satu kisah yang diceritakan oleh penduduk-penduduk kat kawasan tersebut, di mana bagi aku memang satu kisah yang menyedihkan lah, di mana terdapat dua ibu yang sedang mengandung hilang anak-anak diorang tau dalam proses ataupun dalam gangguan-gangguan tersebut. So bagi aku memang satu benda yang menyedihkan lah. And then lagi menyedihkan, salah seorang daripada ibu tersebut dah nak beranak lah, dah nak melahirkan anak diorang. And apa yang berlaku dekat ibu tersebut, pada awalnya nampak normal everything all, sampailah satu hari ni bila ibu tersebut bangun, dia sedar yang perut dia dalam keadaan yang kosong, tak ada apa-apa. Dia hanyalah macam kulit, kan bila perempuan mengandung membesar kan, kulit tu macam jadi kulit gantung lah, macam tu lah. Okay, aku tak tahu macam nak explain kan, tapi yang mana ibu-ibu yang mengandung everything all, lepas dah beranak everything all, korang tahulah kulit macam tu kan, sampai tetap. So bagi aku memang menyedihkan lah, sampai trauma ibu-ibu yang mengandung tu tiba-tiba hilang anak tau. So pada awalnya memang tak tahulah apa punca and everything all, tapi apa yang dikisahkan is that yang salah seorang daripada ibu tersebut dikatakan pergilah ke salah satu pasar dekat area situ, and tiba-tiba ditegur oleh seseorang, tanya, oh cantik kandungan, dah berapa bulan and everything. So sambil conversation tu sedang berlaku, tiba-tiba orang yang tersebut tu start pegang, macam nenek macam tu lah, start pegang perut ibu yang mengandung tersebut. And then lepas tu, yelah, dia ingat macam yelah, macam sekadar sembang-sembang macam tu, dia tak ada apa-apa pun. And apabila insiden tersebut terjadi kepada ibu tersebut, memang hancur lebur segala cita-cita ataupun impian diorang ada terhadap anak tersebut apabila anak tersebut hilang daripada perut ibunya. So macam aku cakap tadi lah, insiden tersebut dia punya impact dia sampai berlaku di sebuah sekolah yang bernama Teknik Kajang, Sekolah Teknik Kajang. Okay, maaf lah kalau aku salah ke apa, salah nama ke apa, tapi yang aku tahu Teknik Kajang lah. So dikatakan benda tersebut terlalu aktif ataupun gangguan tu terlalu aktif sampaikan warden terpaksa mengeluarkan notis ataupun pengumuman untuk bagi tahu semua pelajar di waktu-waktu tertentu semua berada di dalam bilik. And kalau boleh baca segala doa, segala tingkap semua ditutup. And sampaikan satu tahap ada yang siap letak ayat-ayat Al-Quran semua, buku-buku Al-Quran dekat tepi tingkap tau. Alright? So apa yang berlaku is that ada beberapa insiden di mana dikatakan sedang pelajar semua tengah tidur ke everything, ternampak seolah-olah ada sesuatu yang sedang terapung dan kira macam ke kiri ke kanan daripada luar tingkap tu tau. And mengikut kisah, ada sebuah student, yelah kau bayangkan dekat standard lah sekolah-sekolah asrama ni kan, dia pakai tingkap lipat tu kan. Okay, so confirm lah ada tingkap yang memang tak ada, memang kosong lah kan, ada yang pecah ke apa tak tahu kan. So dikatakan salah seorang daripada student tersebut terpandang dekat ruang kosong tu yang boleh nampak luar, ternampak seperti kepala yang sedang terbang dekat tingkap tersebut. So memang time tu student semua memang takut lah dengan insiden tersebut. Sampai satu sekolah pun tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Bermacam-macam ustaz dipanggil untuk membuang ke ataupun memulihkan kawasan tersebut, tapi still tak menjadi. Sampailah satu hari ni yang di mana member aku menceritakan is that, so dekat rumah dia ada macam nak celebrate birthday salah satu daripada anak buah dia lah. Okay, macam tak silap aku lah, anak buah dia. So semua ahli keluarga, sepupu-sepupu dia semua datang ke rumah lah, everything all. So tengah-tengah celebrate and everything all dekat luar. So rumah member aku ni dia corner lot. Okay, so dekat tepi tu ada ruang untuk buat makan-makan and everything all. So semualah jiran-jiran pun datang untuk makan. So pada awalnya tak ada apa-apa. So standard lah, macam main mercun ke apa, semua perkara normal. So diorang tengah makan, tengah enjoy malam tu. So salah seorang sepupu daripada member aku bagi tahu lah member aku, kata ternampak seperti ada benda terapung dekat rumah hadapan, dekat atas bumbung. So member aku cakap, pelik, apa benda yang nak terapung tengah-tengah malam ni? Belon ke kan? Helium balon ke apa benda kan? Yelah, kokok parti ada helium balon kan, terapung kat rumah jiran kan? Tak manis kalau besok benda tu tiba meletup ke, lepas tu ada sampah dekat rumah jiran pun tak cool lah kan. So member aku dengan sepupu dia pun pergilah nak kena pasti apa benda tu, balon ke apa benda lah. So kalau balon helium, dia akan naik ke atas tau. So pada malam tu boleh katakan cerah jugalah, and then at the same time tak ada angin ke apa. Tapi pergerakan yang kononnya balon tadi tu bukan bergerak ke atas tau, dia bergerak ke tepi macam tu tau. So melainkan kalau ada angin yang kuat ke apa ke, mungkin dah bergerak. Tapi masalah dia, walaupun benda tu nampak macam balon, tapi tak nampak macam balon. Tapi first
pandangan tu nampaklah macam belon kan. So salah seorang daripada sepupu member aku ni pun tiba-tiba tak usah-usah menjerit, Allahu Akbar. Weh, apa tu? And apa yang berlaku lepas tu is that benda tu tiba-tiba macam ada percikan api yang tu and terus hilang. So diorang pun cakap, oi, apa benda tu tiba-tiba meletup macam tu ke? Kan, takkan belon tiba-tiba meletup kot. And pada waktu itu salah seorang daripada ahli keluarga, which is ayah kepada member aku, bagi tahulah, masuk rumah. So semua orang, semua ahli keluarga masuk rumah pada waktu tu tau. And member aku pun macam jam lah, apa yang dah berlaku sebenarnya kan, kenapa tiba-tiba nak kena masuk rumah. So diorang pun semua masuk rumah. And then ayah kepada member aku ni pun bagi tahu, okay, kita semua jangan keluar rumah sebab berkemungkinan apa yang nampak dekat luar tadi tu bukan belon ke apa, tapi kemungkinan besar adalah makhluk yang sedang berkeliaran. So semua dah naik risau lah, semua dah takut, gerun everything all. So startlah baca segala doa yang diorang tahu dengan harapan yang diorang tak diganggu. So segala rumah semua pintu-pintu ditutup, tingkap ditutup, everything all, and diorang pun masuk tidur. So pada keesokan harinya everything macam normal lah, tak ada apa, and diorang pun baliklah ke rumah masing-masing. And benda tu macam ibarat macam terbiar macam tu lah, macam tak ada follow up ke apa benda kan. Kalau diorang malah nak fikir lebih daripada apa yang dah berlaku. Diorang anggap kot memang yelah ada gangguan ke apa, tapi diorang abaikan, diorang tinggalkan benda tu, tak nak sembang banyak lah pasal insiden tersebut. Sampailah hampir seminggu macam tu, tiba-tiba kawasan perumahan diorang tergempar dengan kehadiran polis and also orang yang ramai dekat satu rumah ni tau, dekat lebih kurang beberapa blok daripada area situ lah. So diorang pun pelik lah, apa hal ada tiba-tiba ada polis, ada orang ramai, everything all. And benda yang paling menggerunkan adalah apabila salah seorang penduduk dekat area situ bagi tahu dekat member aku yang cakap bahawa polis terjumpa satu mayat tanpa kepala dekat rumah tersebut tau. And the best part is dekat bilik atas tu, mayat tersebut dalam keadaan terduduk, and depan mayat tersebut ada satu lilin, and lilin tu dah macam dah habis terpadam, dah nak habis lah. Kan lilin kan standard lah lilin kan, bila kau on api dia akan ke bawah everything kan. So dia macam lilin tu habis macam tu lah, and tinggal mayat tu tak berkepala, and diorang tak tahu mana kepala tersebut hilang. And diorang anggap mungkin berkemungkinan besar ni boleh jadi insiden khianat ke ataupun insiden bunuh ke apalah. So adalah sampai satu insiden tersebut. So end up ramailah start bercerita and everything all, kata yang rumah tersebut, orang tersebut memang menggunakan penanggal sebagai sesuatu lah. Okay, menggunakan penanggal tu untuk sesuatu lah, untuk kepentingan dia lah, alright. And disebabkan apa yang kemungkinan besar lah, disebabkan malam tu apabila salah seorang sepupu daripada member aku menjerit Allahu Akbar, and apa benda tu, and benda tu automatically terbakar. And bila benda tu terbakar, obviously benda tu tak pulang ke badan yang patutnya dia pulang. And end up dia, setahu aku apa yang diberitahu kepada aku yang penanggal ni dia ada timing dia tau, dia kena balik ke tuan dia. Kalau dia tak balik, maka settle lah tuan dia, GG lah. Tapi aku tak tahu betul ke tak, korang boleh share pendapat korang dekat komen di bawah. Tapi itulah apa yang dikongsikan pada aku melalui cerita ni. So cerita ni memang banyak dia punya momen-momen dia, daripada kawasan perumahan sampai ibu mengandung kehilangan anak, and sampai satu tahap ke sekolah teknik Kajang terkena gangguan everything all. Tapi aku tak tahu sama ada yang gangguan dekat teknik Kajang tu sama insiden dengan apa yang berlaku dekat kawasan perumahan ni sebenarnya. Boleh jadi berkaitan, boleh jadi tak berkaitan, mungkin tu separate case lah, tapi makhluk yang sama iaitu penanggal. So in the end bagi aku dalam kisah ni sihir kan, bila cakap pasal sihir, bila cakap pasal belaan and everything all, dia tak ada membawa keuntungan pada sesiapa. So macam dalam kisah ni sampai ibu kehilangan anak, and then end up orang yang membela makhluk tersebut mati macam tu, mati buta macam tu. And aku sampai hari ni bila aku dengar balik pasal kisah penanggal ni and then proses dia and everything all, bagi aku dahsyat lah weh. Korang boleh bayangkan macam mana tiba-tiba kepala boleh hilang daripada badan and everything all. Lain macam weh. Sebab kalau kita sekarang kepala hilang badan, mati kan cerita dia kan. Yalah, tapi ni ilmu gaib kan, ilmu yang ada kaitan dengan sihir and everything. So macam-macam benda boleh jadilah. Tapi in the end, semua benda ni terjadi hanya dengan izin Allah Ta'ala. Alright, kalau Allah tak izinkan, benda ni tak jadilah kan. So anggaplah semua benda ni satu ujian. And also at the same time, kita sebagai manusia, and especially kita yang beragama Islam, minta jauh lah daripada sihir.
minta jauh lah daripada bela apa benda sekalipun lah. Kau bela lah kucing ke, bela arnab ke. Kalau kau nak bela beruk sekalipun, bela lah beruk. At least binatang tersebut tak adalah sampai makan tuan dia, melainkan beruk tadi lah. Okay? Beruk tadi boleh makan tuan dia kalau tak jaga-jaga. Alright, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Aku harap dengan dua kisah yang aku kongsikan, korang dapatlah mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Bukan mengambil apa-apa benda tu, tapi mengambil pengajaran supaya kita menjauhilah diri kita daripada segala sihir and saka and everything lah, alright? And macam biasa dalam Shadows Channel, macam aku cakapkan, aku perkenalkan segmen kisah sihir untuk satu tujuan, iaitu memberi amaran and also memberi kesedaran kepada semua orang tentang bahayanya sihir dan kaum-kaumnya lah, alright? So minta, macam aku cakap again, minta dijauhi. Aku pertegaskan, minta dijauhi. Okay, jangan mendekati sekalipun, walau apa situasi yang kita berada, janganlah mendekati sihir. So kalau korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. And jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, sampai sini saja kisah kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. So macam biasa, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.